Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Tuhan telah beri peluang kepada kita. Masih lagi Tuhan beri peluang kepada kita. Sama-sama kita bersama di dalam majlis ruangan pengajian malam kita. Sebagaimana kebiasaan setelah daripada kita semaya Isya, marilah kita dengar sikit sebanyak tentang urusan agama supaya kita dapat bahagia hidup di dunia dan hari yang kita sekalian boleh masuk syurga dengan sebab kita usaha masa kita duduk di atas muka bumi ni, tak lain tak bukan iaitu ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sebagai sebabnya. Maka itu adalah satu anugerah pemberian Allah Ta'ala kepada kita yang tidak terhingga. Maka marilah sama-sama kita akadkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mentaufikkan kita, yang menghidayatkan kita duduk di dalam ining perjalanan. Jadi insya-Allah sebagaimana kita telah lepas maridah semalam, kita nak sama pula lah kitab pengajian kita, iaitu Kitabun Muqarrar Al-Aqidah Al-Thaniyatu Al-Thanawiyah. Hak kelas 9 anak-anak cucu kita duk mengaji belajar tu lah. Tu. Kita ada lagi ketinggalan insya-Allah pada malam ni dengan kehendak Tuhan kita nak nak berhabis lah. Nah insya-Allah taala. Mari kita tengok pada muka yang keempat tu. Sambungi asas yang keempat. Muka 4 asas yang keempat tentang masalah jalan ni ahli sunnati wal jamaah, tentang nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Dia kata ar-rabi'u, yang keempat. Yang keempat, cara kita nak beriman dengan nama Tuhan dan sifat Tuhan. Awak apa kita kena beriman dengan nama Tuhan, dengan sifat Tuhan? Kerana Allah Ta'ala ni Tuhan yang jenis dia itu ghaib. Dia tak boleh kita nak dapat dengan pencederaan 5. Tetapi Tuhan mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Sayyidil Anam yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita manusia yang beriman boleh berasa sakut hati dengan Tuhan kita, berasa sera kasih sayang, berasa hebat, berasa agung, berasa mulia terhadap Tuhan kita melalui nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Dengan sebab tu cara kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, kita nak mengenalkan Allah Ta'ala, pasti kita kena mengikut apa yang Tuhan tu mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Sayyidil Anam. Itu adalah kewajipan bagi kita sebagai orang yang beriman, kena tahu, kena mikir, kena cari jalan, kena piping orang hak duk wah kata hak, supaya sama-sama dapat berjaya di dalam hidup harian kita ni. Dengan sebab itu banyak orang kita ni pakat nak beriman belakalah dengan Tuhan ni, pakat nak mendampingkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Semua pakat nak tupai Tuhan belaka, terutama orang beriman. Ramai lagi orang tak kenal Tuhan, jauh dengan Allah Ta'ala, jauh dengan ajaran Tuhan, banyak lagi. Tapi tak sikit orang yang rapat dengan Tuhan, orang yang mengagungkan Tuhan, orang yang memulia akan Tuhan melalui ajaran agama yang betul. Bukan sikit, banyak. Maka tak apalah, walau keadaan nak jadi lagu mana, hak utama sekali diri kita sebagai manusia kena bawa diri, bawa diri kita, bawa orang duk bawah harapan kita supaya sampai kepada matlamat. Dia kata yang keempat, wa kama anna ahlas sunnati wal jamaah, dan sebagaimana bahawa sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, ahli sunnah maknanya gano kita duk royak sama. Ahli sunnah ni dia tak ada gi kepada orang tertentu, tak supang hak lain. Kumpulan dalam Islam kita ni ya banyak.
Nisbah kepada orang tu, nisbah kepada orang ni, nisbah pada orang tu, nisbah pada orang ni. Akan tetapi keistimewaan jalan ni Taifatun Mansurah, iaitu ahli sunnati wal jamaah, ia tak gantung, ia tak nisbah pada orang tu orang ni, tak. Ia nisbah kepada sunnah Nabi, nisbah kepada jama'atus sahabah, jama'atul tabi'in, jama'atul atba'it tabi'in. Klik kepada gapo? Jalanan mereka. Klik kepada jalanan mereka. Sebab tu Tuhan kata fabihudahu muqtadih. Dengan jalan dengan pertunjuk mereka, orang Ahmadiyah ni ambil wak jadi contoh tauladan. Tuhan tak kata fabihim. Dengan orang tu tak. Dia tak hajar nak gantung kepada orang. Hajar gantung kepada ajaran. Yang orang tu duk bawa juga ajaran, tapi nak gantung kepada ajaran. Sebab gapo boleh jadi gitu agama Islam? Kerana terkadang orang kita ni ya boleh bertukar pendirian, jadi gelecoh, jadi rebah, jadi lemah, jadi itu, jadi ni, beberapa perkara. Tapi jalan ni pasti tetap dah gitu. Sebab tu Tuhan kata fabihudahu muqtadih. Nampak tu tak? Dengan hidayah, mana dengan pertunjuk jinjak langkah mereka yang berjalan, kita jalan usupah. Tu cara dalam Islam. Tuhan tak kata fabihim, dengan mereka. Allah makna kata muhkam. Cara fahami ahli sunnati wal jamaah tak kau tu tak kan. Nampak? Kita dalam kelas 9 ni insya-Allah taala kita akan belajar banyak firak-firak di dalam apa yang ulama kita sebut ni. Banyak insya-Allah taala kita pakat berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat boleh apa nama ni, boleh kita lalu. Lalu di sana ada tu ada ni banyak perkara-perkara yang kita lagi akan tahu. Tapi saya nak royak, hamba nak royak dulu cara hak ahli sunnah ni pergi kepada dasar, kepada sunnah. Sunnah mana ni? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hak Nabi kata alaikum bisunnati, hajalah tu, klik situ. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, klik situ. Klik situ. Tak ada pergi kot lain. Wal jamaah, jamaah ni mana? Jamaah hak ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Pia mula-mula sahabat. Ke mana? Tabi'in, atba'it tabi'in. Pegangnya kita lah tu. Ya tak ada klik kepada firqah nama Abdullah ke, nama Ismail ke. Tak. Nama tu nama tak, klik pada sunnah. Sebab tu dasar kita aqidati ahli sunnati wal jamaah. Nampak? Sebab tu orang pakat duk nak sangat tu. Duk nak sebab apa duk nak? Kerana dia tahu kata ini adalah emas, mata belia yang apa nama ada harga. Tapi tak apalah dia mau nak lagu mana tak apa, tetapi dia ada simak dia. Mana kata adanya rupa dia, ada bantasan dia, ada hakikat dia, adanya jalanan dia, cara faham dia, tentu mari. Ya bukan mana kata kita nak dakwa-dakwa gitu saja, bukan. Ya ada dasar dia. Hak kita dengar ngaji ni dasar ahli sunnati wal jamaah dalam masalah kita nak kenalkan Tuhan. Kenal nama Tuhan, sifat Tuhan. Orang tak kenal Tuhan ni berat. Nampak je tak? Orang tak kenal Tuhan ni berat. Walaupun kenal belaka, hak lain tahu belaka, tapi tak kenal Tuhan teruk. Lah mana nak menyesal nampak? Supaya kita tak kenal diri. Tak tahu kata diri kita ni gapo. Orang apabila tak tahu kata diri dia ni siapa, tengok hidup payalah mana. Dia tak jadi orang. Juga orang apabila tak kenal Tuhan dia, memang terkadang tahu habis tapi tak kenal Tuhan. Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu belaka hak sakut paut dengan dunia, tahu habis. Tapi tentang Tuhan dia yang dia tu nak hidup dengan cara kekal abadi di hari akhirat esok, sebab kena Tuhan tak kenal tak boleh nak kekal sana.
Arti dalam syurga tu. Ghafilun. Tak tahu gapo. Zalim atau zalim. Sebab tu fal nahmadullah. Kita ni hendaklah puji kepada Allah. Agungkan Allah. Terima kasih ke Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Boleh kenal Tuhan ni, Allahu Akbar. Tak ada nikmat nak lebih pada ni. Walaupun kita nak gelomok setara mana dengan kesalahan, dengan kesilapan, tapi orang kenal Tuhan, dia kenal Tuhan. Nampak tu tak? Ni kehebatan yang tak sama. Baik. Wa kama anna ahlas sunnati wal jamaah, ahlas sunnati wal jamaah lah mana yuthbituna lillahi sifati, mereka itu percaya sebab bagi Tuhan kita ni ada sifat. Sifat gapo di sini? Iaitu sifatul kamalat, sifat kesempurnaan. Nak tahu main lagu mana kata sifat sempurna? Iaitu tiap-tiap perkara hak Tuhan sebut dalam Quran, hak Nabi sebut di dalam hadis, hak Tuhan menyabitkan bagi diri dia. Itu sifat sempurna. Dan boleh kita reti dengan akal kita apa hak Tuhan royak. Tuhan royak atas ia ni bersifat dengan ini sifat. Dia buat ini akan ini perbuatan, panggil sifat af'al dia. Itu panggil sempurna bagi Tuhan. Allati wasafa biha nafsahu, sifat yang mensifat dengannya akan dirinya. Mana sifat Allah Ta'ala yang mensifatkan dirinya sendiri. Hak ni hak besar kali. Tidak nak lebih daripada ni. Apa hak Tuhan royak hadiah, hak tu hak besar kali. Wajib kita ahli sunnati wal jamaah berimej sebagaimana Tuhan royak. Khabar mari di dalam Al-Quranul Karim. Aw wasafahu bihi rasuluhu, ataupun sifat yang telah mensifat akan dia dengannya, akan Allah dengan sifat tadi itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hak tu pun jalan juga. Ahli sunnah wal jamaah dia pegah. Apa hak Tuhan, apa hak Nabi, ya okey. Nampak je tak? Hak Quran, hak Tuhan, dah ada Quran. Hak Nabi ada dalam hadis. Syarat hadis makbul. Hadis yang duk pangkat orang buat hujah dengan dia. Hadis ke apa orang panggil? Hadis sahih ataupun hasan. Setengah ulama malah nak sebut dia panggil sebut hadis makbul, makna hadis yang sah, betul, sabit, ya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu kata sabit tak sabit, kena melalui syarat-syarat, qawaid yang digariskan oleh warasatul anbiya. Ini ialah kata hadis. Bukan mudah kata ini hadis, ini hadis, ini hadis. Kalau tak lalu di atas garisan itu, maka bukan. Di atas gapo yusbitun, ala wajhin yaliku bi jalalihi. Isbat tadi itu di atas wajah yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oh, makna kata kita percaya sebagaimana Tuhan khabar, Nabi khabar di atas wajah yang layak. Apa makna layak? Sepatut. Sesuai. Elok. Itu makna. Itu makna jala bi jalalihi. Itu tak? Tu. Kemudian wala yushabbihunahu bi khalqihi, dan tidak mereka itu menyerupai akan Allahu Jalla Jalaluh dengan makhluk bagi Tuhan sama sekali. Ni dia. Makna kata sungguh kita percaya kata sifat Tuhan, hak Tuhan royak dalam Quran. Kita percaya sifat Tuhan, Tuhan royak dalam hadis di atas lidah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tak menyerupai kita akan itu sifat, itu perbuatan dengan makhluk. Ikut mana wajah pun. Atau jalan ni mana pun tak. Mudah. Percaya tapi tak menyerupai. Tak menyerupai pada apa? Pada hakikat benda tadi tu. Supaya. Nampak tu tak? Tu cara dia.
Tak menyamakan. Tak menyamakan. Walaupun benda tu sebut-sebut tolak, tapi tak menyamakan. Itu tak? Tu dia. Kemudian fahum yunazzihunahu anin naqaisi wal uyub. Cabut ba tu baik tu lah, ada sawab cabut ba tu baik tu. Ba tu tertambah tu dalam kitab tu. Mereka itu ahlus sunnati wal jamaah membersih akan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan dan keaiban. Semua kekurangan dan keaiban ahli sunnah wal jamaah tolak tubik daripada Tuhan. Tolak tubik. Tuhan tak ada jalan sikit pun yang dia itu nak ada sifat kekurangan dan sifat kecacatan. Tak ada. Hak ni pegangnya kita tegak. Semua fuak-fuak ahli sunnah wal jamaah qadiman wa haditha wa mustaqbal. Hak dulu, hak sekarang, hak lagi akan datang, pegalah ni. Orang tak suka dengan kita sini, dia tak suka lah, tak apalah situ. Tetapi nak ayat terjalan ni kita gini. Jalannya kita macam ini, tak ada macam lain. Kemudian tanzihan, kita menyuci tadi, sebagai menyuci lagu mana yunazihun tu, la yufdi bihim, tidak membawa mereka itu dengan cara mereka itu menyuci ila ta'til, kepada kekurangan. Bukan menyuci sampai menapi, itu tak boleh. Lah mana menyuci siapa menapi. Gini misal, kita dilatihkan oleh ibu kita ke, kita masalah ibu kita ke, ayah kita ke, guru kita ke, suruh kita koyak satu buah daripada buahan. Apabila orang kata suruh koyak, kita reti dalam akal kita ni apa? Buai kulit tu baik daripada isi. Sah? Itu cara. Maka cara kita nak menyuci, kita dilantikkan suruh koyak. Koyak buai kulit, tapi kena jagakan isi. Betul? Bukan koyak sampai kan makan isi. Sini supaya bukan bersih sampai kan menapi, tak boleh. Nampak ada tak? Bersih. Ya bersih. Akan tetapi bukan sampai ke ta'til. Ta'til ni kita pergi menafi, pergi kurangkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau dalam asah hak amal rakyat saat ni pun orang murah. Orang suruh koyak awak timur batai, koyak sampai makan isi. Murah tak? Murah. Budak ni tak boleh nak buat kerja, main dengan dia. Punah habis barang. Jelah tu. Hak tu benda hak yang boleh kita tengok dengan cara hissi mata kepala. Ada apa hak ni ketik? Menyuci tapi bukan sampai mengurang ataupun menafi, itu tak boleh. Ila ta'til, yufdi bihim ila ta'til, tak boleh. Ta'til dengan apa? Mengurang ni gapo perkara yang nak mengurangkan? Mahiyah, apa perkara yang nak mengurangkan? Ish bita'wili ma'aniha, dengan kita pakai makna lain, makna yang Allah Ta'ala tak ada bawa datang mari di atas lafaz tu. Allah Ta'ala tak ada rayak kata sini tak boleh pakai makna ni nah. Tak rayak gitu. Panggil ta'wil ma'aniha. Kita ta'wil ni mana benda dok gini, asal benda betul gitu. Kalau dia ta'wil, kita pindah tu baik. Apa dah asal dok sini, kalau kita pindah tu baik gitu. Itu mana ta'wil ma'aniha. Ta'wil perkara yang Allah Jalla Jalaluh tak izin. Kalau Tuhan izin, okey, tak ada apa. Bukan tak boleh mutlakan, bukan boleh mutlakan. Bukan tak boleh semata-mata, bukan boleh semata-mata. Tapi kena dengar syarat. Tak boleh kita buat pandai-pandai tentang masalah kita nak pergi wi makna ning. Sebab apa? Sebab ini adalah perkara ghaibiyah.
Sebab tu orang hak yang takwil tu tak berani nak menjazamkan. Kata yakin gini, tak, dia tak berani. Sebab tu ulama salah dia marah tu. Dia tak setuju, tak reda. Kenapa? Kerana masuk dalam firman Allah Ta'ala kata wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita pergi kecek, pergi kata ha Tuhan sedangkan kita tak tahu. Tak boleh. Orang kata walaupun ada dalam lurah. Memang walaupun ada dalam lurah. Akan tetapi hak ni Tuhan nak tak gini. Kita beli sungguh, orang taklifkan kita suruh pergi belikan barang. Sungguh tak? Sungguh. Apabila kita ditaklifkan oleh orang suruh pergi beli barang, pasti orang hak suruh kita dia kena ada barang tertentu yang dia suruh kita. Tak gitu akal kita. Dia beri duit yang tertentu kepada kita, kemudian dia raya atas aku nak suruh mung pergi beli barang-barang ni. Sah? Kemudian kita ni pergi cari barang hak orang suruh pergi beli tadi tu tak jumpa. Ataupun dengan sebab mana-mana pun kata lagi lah. Kita pergi beli perkara hak lain. Lain daripada hak ia suruh kita. Walaupun dekat je barang tu dengan barang ni. Yakin tak kata tuai dia hak suruh kita beli ni semata-mata dia nak reda terhadap itu perbuatan kita tak yakin. Sama-sama manusia. Apatah ha Allah Subhanahu wa taala, ha Tuhan. Tuhan lari kata jangan kita duk kecek ha dia sedangkan kita tak tahu, tak leh. Yang murih. Supaya orang besar ni, orang besar tak leh. Orang lebih-lebih tu tak leh kita nak pandai-pandai urusan dia, tak leh. Tak leh. Nak buat mudah-mudah kok tak apa tak apa. Ya orang besar kalau raja ke pemerintah ke hak tu. Kalau tak leh tak sah. Ya gitu. Golek orang lebih tu lagu tu. Dia tak gini. Dia tak jadi orang lebih. Orang lebihnya dia tetap. Dia tetap bukan mana duk gitu. Supaya perahu oleh air tu bukan. Tetap. Tu orang lebih. Nampak tu tak? Au tahrifi alfaziha, ataupun kita ubahkan lafaz. Orang Islam kita tak sampai sini. Orang Islam kita hak duk di kawasan kita Asia semua ni hak tahrifi alfaziha, makna kita pergi ubahkan lafaz hak ada dalam Quran, ada dalam hadis, nak masuk dengan cara mikir kita, aghlabiyah tak buat kerja. Hak pertama tu ada. Ta'wili ma'aniha tu ada, tapi hak yang kedua ni tak ada. Illal batiniyah. Malaikat batini. Batini ni sikit. Fakta kita ni ada boleh kurang 1%, 2% gitu ya. Ada batini. Nampak tu tak? Batini ya. Tapi di negara Arab ada tahrif al-fadhiha. Nampak tu tak? Setengah-setengah tahrifkan hadis tu dengan tahrif lafaz. Lah mana? Nabi kata man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa dia tukarnya agama maka hendaklah ambil tindakan dia. Orang ubah kata man baddala dinahu fa akrimuhu. Tu rupa. Hendaklah siapa dia tukar agama muliakan dia. Hak ni yang panggil tahrif al-fadhiha. Itu rupa. Saya nak ayat tak rupa dia. Ni tak boleh ni. An madluliha, daripada tunjuk ke dia. Ya tunjuk ada lafaz hak Tuhan guna dalam Quran ini, tunjuk ke ya ada. Tuhan nak hak ni. Nabi nak hak ni. Ya ada tunjuk ke dia. Karena dia orang yang akal tak sempurna dengan wahyu Tuhan ini, dia nak ubahkan daripada tunjuk ke tadi itu. Sebab apa? Bihujjati tanzih, dengan hujah nak membersih, nak menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah san. Sebab tu katanya alim ulama kita, betapa ramai orang nak kepada kebaikan akan tetapi tak sampai kepada matlamat kebaikan tu. Tanya.
Bukan makna kata orang ni nak bersih ni. Belum tentu dia nak bersih tadi itu tujuan dia tu nak sapa kepada matlamat. Nampak tak tu? Terkadang benda duk bersih dah. Kamal kita nak bersih pula. Orang panggil penyakit tu, penyakit was-was. Ya basuh cukup dah, tengok dia basuh 3 kali dah tangan dia, tapi berasa tak pandai. Ni jelah panggil penyakit. Mari daripada mana penyakit? Mari daripada ilmu yang luar, daripada ilmu wahyu Allah Ta'ala masuk mari. Tahakkum, mari duk hukum pandai-pandai situ. Itu tempat dia yang kita itu kena jaga. Utama jaga diri kita. Jaga orang hadap orang kata hai kita dan umat masyarakat. Nak jaga. Nak berikan penjelasan. Faham tu tak? Itu cara dia. Jangan kita ubah makna. Jangan kita ubah lafaz dengan dakwa kata kita nak menyuci. Tak boleh. Tak boleh. Nak pakai sebagaimana Tuhan ya. Kalau Tuhan tak kandak, insya-Allah Tuhan royak dalam ayat itu sendiri Nabi menyata, maka kita kata tak apa. فَمَنْهَجُهُمْ فِي ذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ. Maka jalanan mereka itu Ahlus Sunnati wal Jamaah pada dimakian itu, dimakian mana? Dimakian cara kita nak kenal Tuhan tu, nak beriman dengan nama Tuhan, sifat Tuhan, duk tengah. Wasatun, duk tengah. Di antara dua pihak. Hak mana? Pihak tashbih, pihak ta'til. Duk tengah. Tak ada isbat siapakan menyerupai, tak ada membersih siapa mengurangkan. Tak, duk tengah. Isbat serta tidak menyerupai. Hera tu, tak ada duk jadi balik tashbih pun tak, balik ta'til pun tak, duk tengah. Hak ni hak manhaj jalan ni ahli sunnati wal jamaah ya duk tengah. Tak ada duk kuning, tak ada duk kuning. Jangan isbat siapakan menyerupai, tak leh. Jangan menyuci siapa mengurangi, tak leh. Kena duk tengah. Baru dinamakan ummatan wasata. Hak tu mana ahli sunnati wal jamaah. Dia duk tengah belakang. Bak kita ni, hak ahli sunnah ni tak kira. Bak sam'iyat, bak an-nubuwat, bak al-ilahiyat, semua duk tengah belakang. Tak ada duk belah lek tu, belah lek ni, tak. Dalam masalah amal kita duk tengah. Tak ada duk jadi harap ke Tuhan siapakah jadi murjiah, tak. Tak ada siapakah takut ke Tuhan siapakah jadi khawarij, tak. Duk tengah. Buat amal harap serta ada dalam tu takut. Harap kata takut kata duk tengah. Bukan mana takut semata-mata takut, tak. Harap semata-mata harap, tak. Duk tengah. Nampak tu tak? Bak sahabat kita duk tengah. Bukan makna kata kita kasih pada sahabat siapakah bawa dah kita ni benci terhadap ahli bait, tak. Siapakah kita kasih pada ahli bait sampai kufur sahabat, tak juga duk tengah. Tak ada jadi terik le ni, tak. Tu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Hak tu hak molek tu. Kita alhamdulillah Tuhan beranakkan kita daripada perut ibu bapa orang kita gini dah. Suasana kawasan orang kita pun gini dah. Kerajaan kita pun gini dah. Kita dak ngaji pun gini dah. Fa nahmadullah. Maka hendaklah kita puji Allah, syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nak sapa sini ni Allah sekat banyak mana, tetapi dengan sebab Tuhan pilih kita boleh sapa sini ni, Masya Allah. Nampak tu tak? Mana kata kita duduk tengah, tak ada duduk jadi terik lening sangat dak, terik lening sangat dak, duduk tengah. Tak ada jadi ahli tashbih, tak ada jadi ahli ta'til. Kata sebagaimana Tuhan kata,
menyuci sifat Allah daripada segala kekurangan, kita berimej sebagaimana murah Tuhan nak. Maksud Tuhan nak lagu mana tu? Ada. Jadi berat lek tu dan lek ni. Nampak je tak? Tu dia. Baik. Tajannabut ta'til fi maqam at-tanzih. Mereka itu menjauh diri daripada daripada mengurangkan pada masalah kita nak menyuci Allah. Nak menyuci Tuhan, sapakah membawa pada menafi sifat Tuhan, itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita orang suruh buat kerja boleh buat. So koyak gapo koyak boleh, tapi koyak sekadar kulit, isi kita tetap duduk situ. Ya duduk situ. Itu manhaj kita. Boleh kita buat kerja dengan orang. Sebab berimej kita betul. Tajannabut ta'til fi maqamit tanzih. Bersih sungguh, akan tetapi bukan sapakan nak mengurangkan. Ni tak boleh. Semua buat kita lagu ni belaka dah. Orang tempat kita alhamdulillah gini lah ya. Tak ada jadi kok tu dan kok ni. Wa tajannabut tashbiha fi maqamil itsbat. Ni dia. Kita menjauhkan diri kita akan kita menyerupai Allah tentang masalah kita apabila nak menyabitkan sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan, menyabit sungguh. Akan tetapi tak sapakan kita menyerupai dengan segala makhluk itu bukan. Itu dia duduk tengah situ. Tak ada payah ke apa? Tak ada payah lah kalau kita mengaji. Payah ke apa kalau kita tak mengaji? Payah. Itu adalah asas yang keempat. Mari kita tengok asas yang kelima. Dah situ dah. Alhamdulillah. Dia kata al-khamisu, yang kelima, asas yang kelima, tariqatu ahli sunnati wal jamaah, jalannya ahli sunnati wal jamaah fima yuthbituna lillahi minas sifat wa ma yanfuna anhu minan naqs hiya tariqatul kitab was sunnah. Allahu akbar. Jalannya ahli sunnati wal jamaah pada masalah menyabit mereka itu bagi Allah Ta'ala daripada sifat-sifat. Cara kita nak menyabit bagi Tuhan tu, sifat-sifat Tuhan tu, dan barang yang nak menafi mereka itu daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada segala kekurangan, iaitu jalannya hak Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata cara kita nak menyuci Tuhan turut Quran. Cara kita nak menyuci Allah Subhanahu Wa Ta'ala turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah itsbat dan nafi, dua-dua ni turut Tuhan, turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana tengok? Berarti molek sini. Karena ini adalah manhaj kita, jalannya kita. Dia kata wahia, jalannya ahli sunnah ni, ijmalu fil nafyi wa tafsilu fil itsbati. Kaedah besar ni. Ayyuhas sunniyun, he ahlas sunnati wal jamaah. Berarti molek ni jalan ni hak kita tak serupa dengan orang lain, dan orang lain tak serupa dengan kita. Nampak je tak? Orang lain tak serupa dengan kita, kita tak serupa dengan orang lain. Lah mana? Yakni kita mengijmalkan. Ijmal di sini makna kata kita mengumumkan pada masalah kita nak menyuci Tuhan, dan kita mentafsilkan, makna kata kita mendetailkan satu persatu tentang masalah kita isbat. Makna kata kan? Makna kata
Tuhan ini menyuci, Tuhan ini suci daripada diri dia segala kekurangan. Kita sebut gitu. Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan kita, iaitu suci daripada segala kekurangan. Kita kecek itu. Itu maqam, itu masalah kita nak membersih Tuhan. Bersih pasal tu. Nampak tu tak? Ada pun masalah kita nak menyabik, masalah kita nak menamakan Tuhan ataupun mensifatkan Tuhan, ikut Tuhan. Tuhan ni nama Rahman, nama Rahim, nama Ar-Razzaq, nama Wahhab, nama Al-Karim, nama sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, melihat, bercakap, kuasa, hidup. Allah Ta'ala itu istiwa, Allah Ta'ala itu datang hari kiamat, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala marah, Allah Subhanahu wa ta'ala apa nama ni, suka kepada orang yang buat baik dan sebagainya. So turut satu persatu. Dalam masalah kita nak isbat. Adapun masalah kita nak membersih, kita pakai mengijmalkan. Lagu mana? Allah Ta'ala itu suci daripada segala kekurangan. Sekaligus kita. Turut biar, turut Tuhan. Mana? Kama qala fi qawlihi ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu pun. Tuhan tak sama dengan gapo-gapo. Sedangkan dia itu dengar lagi melihat. Dengar melihat tadi itu tentang masalah isbat satu ke satu. Masalah kita nak menyuci pakai sekaligus. Nampak tak? Ni orang panggil kata maqam kita nak membersihkan Tuhan lagu ni. Membersihkan Allah Ta'ala lagu ni. Nak menyabik Allah Ta'ala gini. Turut Quran. Kemudian ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menolakkan nafi daripada diri dia dengan cara satu persatu, masuk dalam hak ni. Masuk dalam laisa kamislihi syai'. Tuan kata lam yalid wa lam yulad, masuk dalam ni. La yadhillu rabbi wa la yansa, masuk dalam ni. Tak cacuk Tuhan, tak terlupa Tuhan, masuk dalam ni. Nampak tu tak? Tu. Hak lagu-lagu tu la ta'khuzuhu sinatun wala naum, Tuhan tak tidur, Tuhan tak mengantuk, masuk dalam ni. Hak tu apa yang kata? Apabila sebutnya hak umum, hak pesen kecil-kecil ranting-ranting tadi itu masuk bawah ni belakang. Tapi hak besar duduk sini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu umum juga tu. Laisa kamislihi syai', umum juga. Hal ta'lamu lahu samiyah, umum juga. Semua tadi itu balik nak menyuci Tuhan gitu. Itu jalannya kita. Jalannya mana? Jalannya ahli sunnati wal jamaah. Ada tak? Fa ajmala fi an-nafyi wa huwa qawluhu ta'ala laysa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala mengumumkan pada masalah menafi tadi itu lah mana? Tentang Tuhan kata nafi laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan segala-gala. Makna kata tak ada kekurangan di Tuhan. Sebab makhluk kita ni ada kekurangan. Semua makhluk ni ada kekurangan belaka. Maka Tuhan kata aku tak serupa dengan segala-gala makhluk. Maka dia nafi daripada diri dia semua kekurangan. Wa fassala fil itsbati wa huwa qawluhu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala mentafsilkan. Tafsil di sini mana? Mempersatu-satukan bila bila satu persatu tentang masalah nak itsbat. Nak itsbat satu persatu sebagaimana Tuhan kata wa huwas samiul basir wa huwal ghafurul wadud. Banyak dalam ayat Quran tu. Dalam hadis Nabi pun serupa. Tu cara nak isbat lagu tu, cara nak menyuci Tuhan lagu tu. Di sisi ahli sunnati wal jamaah. Adapun di sisi orang lain daripada ahli sunnati wal jamaah, kena dengar juga supaya nak sempurnakan ilmu pengetahuan kita.
Imam Abi Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, dia kata lagu mana? Dia kata Mu'tazilah ni cara menyuci dia yang menyuci lagu ni. Dia kata ajma'atil mu'tazilatu ala anna Allah wahidun laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Telah ijma' oleh Mu'tazilah di atas bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan sedangkan dia itu dengar lagi melihat. Kemudian dia bubuh. Ni cara hak bukan ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah ya berhenti sekadar ayat, berhenti banyak tu. Dalam masalah nak menyuci Tuhan, Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Banyak tu. Nampak tu tak? Ada pun jalan ni mereka ni, dia katalah no. Laisa bi jismin. Allah Ta'ala itu bukan jism. Wa laisa bi suratin. Tak ada rupa. Walaisa wala lahmin, tak jadi ada daging, wala damin, tak ada darah, wala syakhsin, tak jadi orang, wala jauharin, tak jadi jauhar, wala aradin, wala bidhi launin, bukan arad, bukan berwarna, wala ta'min, tak ada rasa, wala raihatin, tidak bau, wala bidhi hararatin, wala burudah, tak sejuk, tak panas. Itu. Wala rutubah, tak apa nama ni, tak basah, wala yabusah, tak apa nama, tak kering, wala tul, wala ard, tak tinggi, tak dalam, tak beripung, tak pecah, tak bergerak, tak gitu, tak gini. Semua ni orang panggil kata jalan ni hak ahli yang bukan daripada ahli sunnati wal jamaah. Mereka ini nak bersih Tuhan bila satu persatu. Apabila dia nak isbat, dia mengijmalkan Tuhan, bagi Tuhan itu sifat kesempurnaan. Tak ada bila. Tapi masalah nak menyuci ya bila. So. Saya nak misal nak gambar dia. Supaya kita ni duduk dengan raja. Nampak? Kita ni duduk dengan raja masalah. Ataupun duduk dengan orang besar. Walillahil masalul a'la. Saya nak misal nampak. Kata jalan ni yang tak serupa di antara dua gambaran. Cara kita nak puji raja kita ataupun ketua kita ni macam mana? Hak balik ahli sunnati wal jamaah, raja ni sempurna. Engkau ni wahai ampunya Tuhan, sempurna daripada segala kekurangan. Hak tu hak ahli sunnah. Ada pun orang hak bukan ahli sunnati wal jamaah lah mana? Anta ni wahai ampun Tuhan, mung ni tak bengau, mung tak bodoh, mung ni taknya bakhil, mung ni taknya tak tu. Yang kata gitu. Mung tak bodoh, mung tak bengau, mung tak bakhil, mung tak gemuk, mung tak kurus, mung tak tinggi, mung tak rendah, mung tak tu, mung tak ni. Jadi gitu. Nampak tak? Tu cara dia. Tu cara bersih dia. Adakah kita sedap dengar apabila kita jadi raja yang bersihkan kita lagu tu, puji kita lagu tu, sedap dengar tak? Kan kita sedap dengar kata engkau ni suci daripada segala kekurangan. Hak mana sedap? Maka hak yang pertama itulah sedap. Lah mana? Anta suci semua daripada kekurangan. Tak ada kekurangan. Tu dia. Nampak tu tak? Hak tu hak kena. Ada hak ni tak kena. Dia tak kena. Tak sedap dengar tu. Sebab kita dia duk kata lagu tu, tak ga ni, tak sedap. Sebab tu manhaj ahli sunnati wal jamaah ia jalan mengikut ayat Quran, laisa kamislihi syai'. Mana arti kata menyuci dengan cara sekaligus, kemudian nak menyabik satu mempersatukan. Tuhan buat ni sebagaimana Tuhan kata. Tuhan kata buat gini sebagaimana Nabi kata. Sudah. Tu cara hak kita. Cara hak mana? Cara hak kita, cara hak ahli sunnati wal jamaah. Baik. Faham dah tu nah? Ni makna kata perkara yang kita mudah nak faham. Apa yang ulama kita buat hari ni patut padan dengan kita dan mudah kita nak faham supaya kita nak buat amal. Bukan kata kita ngaji nak tahu saja gitu, tak.
Kita ngaji kerana kita nak wa amma, tahu kan dia wa amma. Sikit lagi insya-Allah. Wa kullu nafyin fi sifatin dan tiap-tiap perkara yang kita tolak, mana kata kita nafi pada sifat Tuhan tadi itu, fa innahu yatadammanu itsbatul kamal, maka sesungguhnya dia itu mengandungi kita menyabitkan sifat kesempurnaan. Belah mana? Nanti kita nak royak. Bukan makna, ingat nah, mana kata apabila kita menyuci Tuhan kita daripada tidur, kita menyuci Tuhan kita daripada lemah. Nampak tu tak? Tu. Tuhan tak lemah, Tuhan tak tidur. Maka ulama kita kata bukan tiap-tiap nafi pada sifat Tuhan tadi itu semata-mata, dak walaisa huwa nafiyan mahdhan, bukan nafi semata-mata, akan tetapi mengandungi dalam nafi itu kita isbatkan sifat kesempurnaan. Lah mana? Kita kata Tuhan tak lemah. Tuhan tak lemah, kita nafi pada Tuhan. Dan kita kena pegang satu lagi dalam hati, kata Tuhan itu bersempurna dengan sifat apa? Sifat kemuliaan. Sifat lemah tak ada di Tuhan, kita nafi tu baik. Maka di diri Tuhan ada semulia-mulia sifat, iaitu sifat kuasa, sifat kekuasaan. Tuhan ni kuasa sehabis, tidak ada sebanding. Tu cara dia. Li'anna an-nafyal mahdha laysa fihi madh, kerana bahwasanya kita nafi, semata-mata nafi itu tidak adanya puji. Ni masalah dalil sikit lah. Dalil sikit tapi tak apa. Dalil pun jadi kita boleh faham. Lah mana? Kita tolak semata-mata, kita menyuci semata-mata dengan sebab dengan ketiadaan kita pegang dalil itu, makna kata kita isbat juga, dia apa yang kata ada kekurangan. Supaya kita kata anta ni kuasa, anta ni tak lemah. Nampak? Anta tak lemah ya Allah. Tapi kita tak nak pergi kata Tuhan ni sempurna dengan sifat kekuasaan, maka tak layak. Lagu tu panggil tidak layak. Tidak apa? Tidak layak. Lagu tu tak boleh. Sebab tu kita kena pergi. Kita menyuci daripada Tuhan sifat kekurangan, kita kena pergi dalam hati gulawe bagi hak kita tolak tadi tu, kita kena wari sifat kemuliaan tak situ. Tuhan tak adanya sifat lemah, Tuhan suci daripada sifat lemah, maka kita percaya kata Tuhan ni sempurna dengan sifat kekuasaan. Itu cara lagu tu. Tuhan tak mati, kita pegang dengan tegak kata Tuhan tu maha sempurna dengan sifat hidup. Kena peganglah tu. Tu cara dia. Hak tu hak dalam, pegang dalam hati. Li'annahu adamul mahd wa adamu, kerana bahawasanya nafi tu semata-mata tak ada. Wal adamu laisa bi syai'. Benda hak tak ada ni kita nak pergi bila kata ada tak boleh lah memang. Kita nafi, semata-mata nafi benda hak tak ada. Sebab tu ulama suruh pergi pegang dalam hati pula lagi kata sungguh munafi pada Tuhan sifat kekurangan, tapi mu kena pegang kata gul awal sifat kekurangan tadi itu sifat kesempurnaan, mu kena wari. Tuhan tak mati. Kita kena pegang, kita kata Tuhan ni tak mati. Pegang dalam hati kata Tuhan ni mah sempurna dengan sifat hidup dia. Mati ya gul awal dengan hidup. Tuhan tak lemah, maka kita kena pegang kata lemah gulawe dia kuasa, kena pegang dalam hati. Ya makna kata jangan kita nafi semata-mata, kena pegang dalam ni. Seolah kata kita jangan gaduh nak tolak satu perkara, kena gatung gatik. Apa kita nak tahu gapo-gapo tempat hak tinggi, kena gatung gatik. Tahu benda gigi nyegi sekali dengan tuai tu gak sudah. Ya tak boleh. Tu cara hak ulama kita duk tak ni. Ya molek. Wa min amthilatin nafyi
al-mutadamm apa nama dia? Wa min amthilatin nafyi al-mutadamman ni apa nama ni? Li itsbatil kamal qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada contoh-contoh kita menafikan satu perkara yang mengandungi dalam perkara tadi itu itsbat sifat kesempurnaan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok Tuhan ajar kita, Tuhan sendiri ajar. Kaedah hak ulama kita ni ambil hak Tuhan ajar sendiri. Nah, Tuhan kata wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak zalimkan seorang pun di kalangan kamu. Tuhan kata ia tak zalim kepada orang. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan tak zalim siapa-siapa pun. Makna kan? Zalim gulawe dia. Apa nama? Al-adlu. Keadilan. Kita nafi daripada Tuhan, Tuhan nafi daripada diri dia sifat kezaliman. Makna mengandungi dalam nafi tadi itu Tuhan nak itsbatkan sifat keadilan. Hak tu nak kita pergi. Nampak tu tak? Sahabat tu ulama kata ai kamalu adluhu subhanah. Sempurnanya keadilan Tuhan kita. Tuhan nafi daripada diri dia, kata dia tak zalim. Maka Tuhan dalam masa yang sama Tuhan nak menyabitkan bagi diri dia, kata dia itu sempurna dengan sifat keadilan. Tu cara. Kalau kita tak ngaji dengan alim ulama, kita tak tahu cara kita nak beriman lah mana dengan nama Tuhan, dengan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Kita ada berasa kena habis cakap dah. Tak gitu. Sebab itulah kita untunglah kita boleh mengaji belajar tu untung. Kita untung sama sekali. Baik. Itu makna cara kita nak menyuci Allah Ta'ala. Pasti kita kena menyabit bersama dengan kita menyuci sekali. Nampak waktu baik, hak ning, hak tak sempurna, wasuk hak sempurna. Allah. Inilah ilmu. Inilah ilmu. Wahai umat Islam, ini ilmu. Kalau tak ada ilmu kita nampak tu tak? Salah kata nak pergi tak kena. Wa qawluhu ta'ala wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Tuhan tak jadi lemah jagakan langit dan bumi. Tuhan tak lemah. Apabila Tuhan menafikan daripada diri dia sifat kesempurnaan, kelemahan. Apabila Tuhan tu nafi daripada diri dia sifat kelemahan tentang masalah jaganya langit dan bumi, kita apa kena menyuci. Ayat kursi kan kita dah baca tu, wala ya'uduhu hifzuhum, tak gitu. Maka serta merta di dalam tu kita kena isbat. Isbat apa? Likamali qudratihi wa quwwatihi. Kesempurnaan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Waktu baik sifat lemah, masuk sifat kesempurnaan dalam. Bukan nafi semata-mata nafi, tak. Kena wari sifat dalam hak sempurna tu, tak di situ. Hak dalam hati. Nampak tu tak? Tu dia. Itu nak kita faham jadi jelas. Nampak tu tak? Kemudian apabila kita faham lagu ni, tiap-tiap orang baca ayat Quran, dan apabila kita tadabbur ayat Quran daripada bibir mulut alim ulama kita, apabila kita reti mengaji molek dah tafsir, kita baca Quran, kita tadabbur dengan diri kita, reti ya. Hak kita nak hak Tuhan nafi pada diri dia, kita kena waris sifat kesempurnaan. Tu nampak tak gitu? Tu cara dia. Nampak tu tak? Wa qawluhu ta'ala la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak mengambil akan dia oleh sinah. Apa makna sinah?
Sinah ni makna kata muqaddimah tidur. Muqaddimah tidur. Dan Tuhan tak ada tidur. Dan Tuhan tak ada tidur. Nampak tak? Mengatuk pun tak. Tidur pun tak. Tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Tuhan nafi daripada diri dia akan itu sifat, pasti kita kena bawa data dalam tu apa nama? Ai al-kamalu hayatuhu wa qayyumiyatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna hidup dia dan berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala mana tak tupai yang lain tadi itu sempurna. Jangan kita nafi semata-mata, tak boleh. Kita kena ada dalam tu sifat hak sempurna. Itu cara tariqatul Quran. Nampak tu tak? Tu tariqatul Quran. Ada pihak lain daripada ni, ada dia tak serupa dengan kita. Nampak tu tak? Dia tak serupa. Terutama hak pesing ia tak serupa dalam masalah isbat lagi. Tak serupa dalam masalah isbat tadi itu, ia isbat dengan cara ijmal, dengan cara hak luah. Adapun nafi hanya satu persatu, kita tak menyalahi jalan tu. Hak kita menyuci sekaligus. Nampak tak? Tak ada kena duk berjiraim, berjisaim, berjauha, arrak, tak berjihak, tak tu tak ada. Hak tu bukan. Itu bukan manhaj kita. Manhaj lain tak apalah. Biarlah hak tu yang nak jalan kot tu, tak ada masalah. Tapi manhaj kita, Allah Ta'ala cuci semua daripada. Kita tak kena duk royak satu persatu. Ada apa masalah nak isbat? Satu persatu. Tu tak? Tu cara hak kita menyalahi jalan ni hak lain. Jalan ni tariqatil Quran was sunnah. Gini cara. Nampak tu tak? Itu dia. Orang tak ada dia jadi nizak di pada masalah apa nama pada sebutan, tetapi pada masalah istilahan dan manhajiyah cara nak faham. Situ tepat yang tak serupa. Nampak tu tak? Semua pakat berimej belakang kata Tuhan tu ada. Akan tetapi ahli sunnati wal jamaah nak isbat kata Tuhan ada, ya ada jalan ni dia. Hak bukan sunnah, dia ada jalan ni dia. Dia tak serupa. Balah mana pun tak serupa. Nampak tu tak? Cara kita nak menyabit kata adanya Allah, hak kita gini. Hak tak serupa dengan kita gini. Ini apa yang kata nazariyah, tepat hak kita kena ngaji tahu. Nampak tu tak? Tepat nak buat beza tak leh sini, ya berat. Ya berat lalu, tak nak beza sini tak leh, ya berat lalu, tak leh buat gitu. Kita kena beza boleh. Kata hak ni jalannya kita. Lepas tu tak ada kena jadi buku gapo dengan orang. Apa kita ada jadi buat apa buku dengan orang. Kita nak bawa hak sunnah gini. Hak ulama kita dok royak dalam buku, hak kita dok bawa ni, hak kita dok mengaji, anak cucu kita dok mengaji belajar ni, hak ni. Hak lain pada ni bukan hak jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Orang Islam juga tak apalah, tapi bukan ni jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Bukan tariqatul Quran was sunnah. Baik. Wa hakadha kullu nafyin 'anillahi. Di makian inilah tiap-tiap perkara yang kita itu tolak nafi daripada Tuhan, fa innahu yatadammanu ithbatan diddal manfi minal kamali wal jalal. Makna kata sesungguhnya tiap-tiap perkara hak kita nafi daripada Tuhan tadi itu mengandungi kita menyabitkan akan gulawe bagi penuh hak kita nafi tadi itu daripada sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Itu bukan nafi saja, bahkan kita menyabit dalam masa tula. Waktu baik hak ni, waktu hak ni. Nampak tak? Tu cara hak jalan ni ahli sunnati wal jamaah tentang masalah kita nak mengenalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Tak ada lari ya. Seni jalan ni hak Quran, jalan ni hadis, jalan ni ulama salafus salih ni seni. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian apa nama khulasah. Apa nak buat khulasah sikit.
kesimpulan kata jalan ahli sunnati wal jamaah, yang pertama, nama Tuhan dan sifat Tuhan itu tauqifiyah. Makna kena dengar Tuhan, kata Tuhan itu kata lagu mana, maka kita sebagai orang sunnati wal ahli sunnati wal jamaah ikut. Tuhan kata gini, ya. Nabi kata gini, ya. Sudah. Tu mana tauqifiyah. Tak boleh kita pergi bubuh pandai-pandai, tak boleh. Yang kedua, bahawasanya tiap-tiap perkara yang Tuhan sifatkan diri dia ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah Taala, maka benda itu adalah benar di atas zahirnya. Zahir di situ makna kan apa hak maksud hak Tuhan kata tu. Nampak tu tak? Apa maksud hak Tuhan kata tu lah. Di atas makna hak Tuhan waktu turun tu lah. So, pakar tu. Itu jalannya ahli sunnati wal jamaah. Tak usah pergi pakai makna lain, pergi pakai lafaz lain, tak. Nampak tu tak? Tu dia. Dan jalan yang ketiga, iaitu kita menyabitkan nama Tuhan dan sifat Tuhan di atas jalan yang hak zahir sungguh. Akan tetapi dengan ketiadaan kita menyerupai dengan segala-gala makhluk mana-mana. Tak. Nampak tu tak? Tak ada menyerupai dengan segala makhluk mana-mana. Bahkan kita serahkan kepada Tuhan hakikat dan kaifiat kepada Tuhan. Hakikat dan kaifiat kepada Tuhan. Itu tiga. Yang keempat, ahli sunnati wal jamaah, dia menyabitkan nama Tuhan dan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan itu menyabit bagi diri dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabit bagi diri dia. Menyabit bukan sampaikan kepada kita menyerupai, dan kita menyuci bukan sampaikan kita menafi. Duduk situ. Ya duduk tengah. Nampak tu tak? Ya duduk tengah. Tak ada duduk jadi berat balik ni, Ya duduk tengah. Dan jalannya yang kelima ahli sunnati wal jamaah, iaitu kita menyabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita menafi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cabang. Menafi bagi Tuhan dengan cara ijmal, makna dengan cara umum, dengan cara hak pesing kasar-kasar. Tuhan tak ada sifat kekurangan bagi diri dia. Sekaligus gitu. Tak ada kena duk royak begitu, begini, begitu. Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak dalam alas, tak luar alas. Itu bukan. Nampak tu tak? Itu bukan. Itu bukan. Itu tak? Itu bukan. Kita royak kata Allah Ta'ala tidak menyerupai, tidak ada sifat kekurangan langsung. Sekaligus. Allah sekaligus. Kemudian tepat hak kita nak isbat, Allah Ta'ala itu dengar, Allah Ta'ala itu hidup, Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu bercakap, Allah Ta'ala itu boleh istiwa, Allah Ta'ala itu segala raya. Hak Tuhan raya, hak Nabi raya, gitu. Itu jalannya kita. Nampak tu tak? Itu jalannya hak ahli sunnati wal jamaah. Dan akhir, iaitu kita isbatkan lafaz serta makna. Wajib kita kena beriman dua ni, lafaz serta makna. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikat dan kaifiat kepada Tuhan. Hak tu hak kita tak tahu. Hak tu makna kata manusia nak pergi tak siapa. Akal manusia nak pergi tak boleh. Kita dengar belakang dah nas daripada alim ulama kita ni, kita nak buat kesimpulan, nak pegang dah. Adapun orang bukan sunnah lah mana? Ya beriman dengan lafaz, tapi serah akal makna itu kepada Allah serta hakikat kaifiat pun serah pada Tuhan belaka dua-dua. Kita serasa. Hak kita serah hakikat kaifiat, makna kita reti. Nampak tu tak? Makna kita reti. Sebab lafaz kita dengar, makna kita faham. Hak kita tak boleh nak tahu faham hakikat kaifiat serah Tuhan. Hak tu hak kita. Ngajilah dengan siapa, di negara mana, bangsa bahasa mana pun mengajar kita, kesimpulan ahli sunnah duduk situ.
Nak mengaji dengan Arab sendiri pun hak tu lah. Kalau nak mengaji dengan orang Jawa, Jawi pun hak tu lah. Nak mengaji dengan orang mana-mana pun hak tu lah. Kalau ahli sunnah hak tu. Nampak tu tak? Ada pun lain daripada ahli sunnah, ia serah dua. Gapa? Makna serta hakikat kaifiyat. Hak tu panggil jalan ni so lagi ke jalan ni kita. Sudah. Tak dah nak jadi perbincangan banyak. Lepas tu tak usah duk pergi jadi buku apa lah. Nak jadi apa? Kita buku dengan orang tu dengan orang ni tak usah jadi. Kita ngaji bukan mana kata kita nak pergi jadi buku dengan orang. Ingat, kita orang sunnah Nabi Hajar kata, siapa dia mengaji niat nak jadi buku dengan orang, Allah Ta'ala wa'asuk dia dalam api neraka. Pak kalau kita nak ngajar tak apa. Ngajar tak jadi buku dengan orang, ngajar we molek. We faham we molek, we reti we molek, kita ngajar. Okey, tak ada apa. Tak faham, ngaji dulu. We reti we molek. Lepas tu tak apa. Buat kerja. Nampak tu tak? Itu cara yang ditegaskan oleh alim ulama kita di sini. Nampak tu tak? Di sini. Lain daripada ni, tak apa dah. InsyaAllah kita akan masuk ad-darsu tsani. Ad-darsu ats-tsani. InsyaAllah ta'ala. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Qawaid dalam masalah kita nak kena nama Tuhan. Ulama kita wari 2 bab ni. Wari 2, 3. Bab nama Tuhan, qawaid pada bab nama Tuhan, qawaid pada masalah sifat Tuhan. Pada dah. Yakfi. Cara kita nak faham nama Tuhan hak tak adil tu ya royak dengan cara hak umum-umum. Hak ni kita ada qawaid dia. Ada gapo qawaid? Ada asah. Beriman dengan nama Tuhan kena gini. Bab yang ketiga, beriman dengan sifat Tuhan gini. Sudah. Tak ada nak ikut lain dah. Cukup yakfi. Pada dah. Nampak tu tak? Yakfi pada cukup memadai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerangkan di dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang sabit pada baginda dan alim ulama kita bawa data kepada kita. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. Haraplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu pengetahuan kepada kita, beri taufik hidayah kepada kita, jaga kita daripada bala petaka, akadkan bala petaka tu baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama daripada kita, kaum keluarga kita, ibu bapa kita, guru kita, kawan guru kita, ahli qaryah kita, negara kita, negeri kita dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan jangan terlupalah kita pakat sebab pengajian kita yang manfaat ini kepada umat manusia yang ada berhubungan dengan kita. Dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas jalan kebaikan. Pakat-pakat kita bantukan pengajian kita, utama sekali dengan doa. Pakat berdoa, jadi apa yang kata, boleh kita meneruskan pengajian kita dan boleh sama-sama kita bantukan majlis kita, pengajian kita, anggota kita dengan tenaga dan harta supaya kita dapat berjaya dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.